Okey, sambungan yang kedua. Okey, tentang virus COVID-19 lagi Jadi kita dah sebut tadi makanan whole foods untuk menghidratkan sel tubuh kita. Tak badan kita minum air banyak tapi badan sel kita tak terhidrat. So maknanya tak mau manfaat. Kita makan herba ke, makan ubat ke, makan apa pun tak boleh hidratkan sel kita. Dia tak boleh bawa nutrien dan bahan aktif ke dalam sel dan tak boleh nak lawan virus lah, kan? Begitu. Alright. Kemudian inilah kaedah-kaedah kita macam mana kita nak kuatkan tubuh kita bertahan. Dalam tempoh 14 hari kita nak bertahan sebab dalam tempoh 14 hari dia punya hayat, umur dia 14 hari je virus COVID-19 ni dalam badan kita. Lepas tu dia mati. Sebab tu kita kena elakkanlah hubungan dengan orang lain, kan, dengan orang luar ke, bercakap pun kena 1 meter at least, sentuh pun tak boleh, kan. So semua prosedur yang telah diberi garis panduan oleh KKM tu kita kena ikutlah. Itu untuk mengelak, tu memang kena ikut, kan. Yang ni saya bagi kaedah macam mana kita nak kuatkan sistem tubuh kita untuk mengelakkan daripada dijangkiti, dan orang yang dah dijangkiti untuk dia bertahan, menguatkan sistem kardiovaskular dan juga sistem pernafasan dia, paru-paru dia. Itu saya punya video ni untuk tu Tetapi kaedah garis panduan oleh KKM untuk mengelakkan jangkitan kuman tu dan juga mengurangkan penularan wabak ni, itu kita memang kena ikut. Itu asas asas kena ikut. Alright. So dah habis hidratkan sel, sup protein kena makan sup protein. Lepas tu masak lemak kena makan. Lemak kuning ke, lemak putih sayur ke, sayur bayam ke, kangkung ke, kan. Apa-apa sayur lah. Lepas tu masak kari ada kunyit, kan. Tu bagus. Kari Mak Siti ke, Faizah ke, Adabi, tu semua boleh guna ataupun masak kurma. Kuah dia kena hirup. Kuah tu dapat beri zat. Dia ada santan ni, bagi saya superfood. Sebab dia ada makronutrien dan mikronutrien yang hampir lengkap. Ada kalori, dia ada lemak tepuk alami, lauric acid tadi, kan. Ada protein, ada karbohidrat, ada vitamin, minerals, ada coenzyme Q10, macam-macam ada, polyphenol semua. So makan santan. Dia tidak menyebabkan kolesterol meningkat. Alright. So itu. So tadi saya baru baca malam tadi satu video kajian yang dilakukan ke atas pesakit-pesakit yang kena COVID ni di Wuhan, China, bahawa didapati kolesterol LDL dia rendah, sangat rendah bagi pesakit COVID. Kolesterol dia akan turun di bawah paras normal. Ini satu lagi komplikasi. Bila kolesterol kita rendah, saya pernah kena dulu kolesterol rendah. Saya tahu rasa macam mana, badan lemah longlai, bukan lesu letih, bukan, dia bukan nak tidur, bukan, dia lemah, dia macam daun layu. Daun macam orang kena hypo, tak cukup zat, tak cukup darah ke, tak cukup zat. Kolesterol rendah. Kolesterol ni diperlukan untuk membina setiap sel dalam tubuh kita yang berjumlah berapa trilion tu, kan. 15 trilion ke, macam tu lah. So diperlukan kolesterol, lemak juga diperlukan. Alright. So sebenarnya lemak diperlukan oleh sistem imun kita, sel imun kita, untuk membunuh sel-sel virus dan bakteria. Dan juga kolesterol ni, kan, lemak juga diperlukan semasa proses menentang infection virus, masa proses repair, pembaikan ataupun repair tisu-tisu sel yang rosak. Lemak juga diperlukan, kolesterol diperlukan. Dia ada dia punya respon, dia punya tindak balas dia. Ada proses-proses yang berlaku. So mungkin orang COVID ni dia dah teruk, kan. Jadi resources kolesterol dalam darah dia dah tak cukup. Penggunaan kolesterol lebih daripada sintesis kolesterol dalam hati tak cukup. Sebab sintesis kolesterol dalam hati hanya memenuhi 60% keperluan tubuh. Lagi 40% kita perlu dapatkan daripada diet, daripada makanan kita. So kita kena top up, tu yang saya cakap tadi,
kena makan sup protein. Sup protein ni lamb ke, kan, ketam kan, ayam kampung makan juga. Butter, butter kena makan. Butter sikit butter ala ke Kerrygold butter yang bagus West Coast yang pure, yang grass fed punya kan. Makan sikit itu semua ada butyric acid dan lauric acid ada juga, walaupun 4%. So dia bermanfaat pada tubuh kita Butyric acid 4%, lauric acid 4% dalam butter. Butter dan minyak sapi yang alami tau, bukan butter atau minyak sapi yang buat daripada minyak sayuran bukan. Itu. So santan perlu ambil sebab tu saya syorkan pada orang pesakit COVID ni, sebenarnya apa-apa jangkitan virus sajalah, sebenarnya kena makan santan. Makan sikit-sikit, kalau tak lalu makan sikit-sikit. So sebab orang yang tak biasa dia tak lalu, macam kita orang, macam saya lagi sakit, saya makan santan. Semalam saya makan santan, banyak makan santan sebab nak mengelak daripada jangkitan virus ni kan. Sebab santan ada lauric acid dan MCT. So okay, kena makan santan, hirup santan tu tapi kalau boleh jangan tumis dengan minyak masak lah. Minyak masak ni tak bagus sebab dia proses dia highly refined dia macam gula putih juga lah, highly refined. Dia tak ada zat, tak ada micronutrient, tak ada polyphenol, dan suhu 170 200 boleh merosakkan asid-asid lemak tak tepu mengoksidakan. Yang ni menjadi radang lagi. So jangan ambil asid minyak masak biasa. So kalau boleh jangan tumis, masak lemak kuning ke, lemak kuning ikan ke, nak masak kari ikan ataupun lamb kan, tanpa minyak. Terus buh santan, tubuh ikan atau ketam ke, ayam kampung, terus buh. Tapi masak tu api sederhana dalam 30, 40, 45, 50 minit. Api sederhana, kena kacau duduk selalu. Minta tolonglah anak-anak siapa jaga. Because dengan cara ni asid amino akan keluar daripada protein tu masuk dalam santan. So dia akan bermanfaat. Kita akan dapat absorb asid amino, tak payah nak digest, terus dalam darah, dan dia akan repair tisu-tisu sel-sel rosak. Paru kita yang dah rosak ke apa kan, jantung ke apa, semua dia repair disebabkan infection ni kan. So sangat penting asid amino sangat penting. Protein tu, tapi protein masalah setengah orang sistem penghadaman dia lemah bila kita sakit lagi lemah. That's why saya sarankan ambil sup protein, masak lemak protein begitu, dan barulah rasa sedap bila masak 40 minit. Tapi api sederhana, yang api besar asid amino tak boleh keluar, dia akan bertukar pada structure quaternary protein. So dia tak boleh larut dia tak boleh digest. Itu masalah. So gitu alright. Kemudian ada herba-herba antiviral sebagai pencegahan dan juga merawat bagi siapa yang dah kena lah. Ini saya nak beritahu lah kita kena selalu gargle mulut kita. Bukan mulut komo, gargle ditekak. Gargle ditekak dengan air daun-daun yang ada sifat anti-microbe atau antiviral. So, yang paling kuat daun durian Belanda. Daun durian Belanda ni memang saya dulu buat kajian literature lah journal-journal. Durian Belanda very strong anti-microbe, even antiviral antiviral sekalipun. Bila saya search dalam website antiviral herbs, dia tak keluar daun durian Belanda. Dia keluar benda-benda lain. Yang benda-benda lain ni macam akar manis, licorice root, itu boleh tapi tak strong macam daun durian Belanda. Daun durian Belanda memang very strong very strong. Dia ada 42 bahan bioactive compound yang bersifat cytotoxic. Dia boleh bunuh sel-sel kanser, sel-sel yang tercedera dan juga dia boleh bunuh sel bakteria dan juga virus dalam badan kita lah. Dia boleh bunuh begitu. Dia boleh block replikasi virus semua jin DNA, RNA virus semua tu, receptor protein dia boleh maturation dia punya apa benda, dia boleh ganggu atau block viral punya replication melalui mekanisme tertentu pada virus tersebut. So dia tak boleh guna
sel kita untuk dia replicate. So daun durian Belanda daun durian Belanda. So buat gargle pada tekak setiap hari 3 kali sehari tak apa. Rebus daun durian Belanda tu Sebenarnya macam-macam daun boleh guna. Daun durian Belanda, daun bidara, daun jambu batu, cengkeh. Ni semua sifat anti-microbe yang kuat, antiviral yang kuat yang saya sebut ni Daun mambu. Ni gargle selalu InsyaAllah. Setiap hari sebelum kena lah kalau dah kena lagi kerap lah 4-5 kali sehari. Sebelum kena buatlah sekali 2 kali pun cukup kan. Pagi sekali, malam sekali kan. Dah kena buat banyak kali, 5 kali. Gargle kat tekak. So kita tumbuk ke, nak blend ke, lepas tu rebus ke kan. Rebus, atau kalau daun kering just masuk air panas je macam teh kan. Bola daun tu, anggaran bagi dia warna dia, biar keluar warna lah, warna brown kan, pekat sikit. Sebab kita nak bunuh virus, biar concentration dia tinggi sikit kan. Beberapa helai lah, ikut sukatan air. Dan daun banyak mana kita nak guna tu, kita nak guna berapa persen? 5% boleh 5% 2% ke 5%. Kalau 10% banyak sangat tu. 2-5% sama ada kering ataupun yang basah 2 ke 5%. Boleh kira lah 2 ke 5%. Kalau 1 liter air, kalau 2% maknanya 20 gram. 5% 50 gram kan. Begitu. So buat gargle selalu mulut, komor. Lepas tu luahkan lah komor dalam 1 minit kan. Cuma dan sebagai rawatan langkah rawatan antiviral, boleh makan daun bidara tu. Makan daun bidara tu 3 helai. Selai 3 helai. Tapi ni ikut orang agak Kalau orang lemah, tak lalu makan lawyer je, ni tak boleh makan. Herba tak boleh makan. So peringkat awal boleh makan lagi. Daun durian Belanda dia lagi kuat Dia turunkan tekanan darah. Dah lah kolesterol rendah kan, orang kena COVID ni kolesterol dia akan turun LDL dia akan turun. So memang tak boleh makan herba-herba kuat nanti lagi dia sesak nafas, tak boleh bernafas pula kan. So sebab tu saya pentingkan tadi pemakanan awal tadi, diet seimbang, kena ada semua kumpulan-kumpulan makanan kena ambil peringkat awal lagi. Bila kita dah amal makanan seimbang, whole foods alami seimbang, bebas kimia, racun semua, dan kita sakit pun kita mudah ikut. Ni setengah orang bila sakit dia dah tak lalu makan. Dia macam shut down dia punya selera, langsung tak boleh makan. 1 hari suntuk tak makan, tak minum. Tak boleh macam tu sebab apa, sistem badan dia macam upset tak normal lah. Sepatutnya kita sakit, kita perlu minum air, kita lapar nak makan that's why kita kena amal makanan sehat ni, makanan whole foods alami seimbang secara berterusan. Kita tak sakit lagi kita amal, kita sihat normal lagi kita amal. Jadi badan kita akan tahu apa dia nak buat bila kita sakit, bila dia sakit. Dia akan cenderung ke arah pembaikan, ke arah kebaikan, optimalkan dia punya fungsi, homeostasis, keseimbangan semua. Begitu. So saya dah sebut herba-herba ni semua boleh, cengkeh boleh semua dia sampai air garam boleh gargle air garam. Tapi herba ni ada sifat anti-microbe yang saya sebut tadi tu, antiviral yang kuat sebab saya sebelum ni banyak rawat orang kena virus tonsil, penyakit HPV, human papilloma virus yang menjangkiti bahagian bahagian intimate, kemaluan kan. Itu pun virus tu pun degil-degil juga tu, HPV virus. HIV pun saya pernah ada rawat, alhamdulillah, insya-Allah, alhamdulillah kan. So banyak virus boleh rawat dengan pemakanan, bukan herba saja. Herba saja nanti down, habis lemah badan, tak boleh. Pemakanan seimbang dan juga herba antiviral yang kuat antiviral kuat ni. Saya guna daun bidara, daun durian Belanda ataupun bawang dayak, bawang putih pun boleh. Bawang putih dan apricot seed. So saya akan pilih, tengok bergantung kepada
pesakit tu kekuatan dia, kalau dia lemah sangat saya tak bagilah dia Belanda, kan? Macam tu. So daun bidara tadi untuk orang yang kena COVID, makanlah 3 kali seminggu. Jangan hari, 3 kali je maksimum. Itu pun makan lepas makan, between meal, lepas makan 1 jam. Between meal. Dan minum air daun Belanda ni kalau boleh maniskan dia. Bawa dia balance. Kalau tak nanti dia akan dizziness, jadi hypo pula. Gitu. Itu juga daun jambu batu, daun mambuku, pahit sangat. Siapa yang mampu boleh kunyah 3 helai. Kunyah pahit ataupun buat air pun boleh, kan? Begitu. Inilah herba-herba antiviral yang kuat. Habatus sauda juga bersifat antiviral. Sederhana kuat. Dan juga bawang putih kuat, bawang putih kuat. Itu boleh. Kita ambil bawang putih, tapi kena rendam tu, rendam dengan air garam sebab dia kemungkinan ada bahan kimia pertanian. So rendam dalam air garam 10 minit, basuh cuci, lepas tu kita masak nasi. Bila dah nak masak tu letak dalam tu, kan, dalam 5 minit ke, kan, kita tak mau dia nanti mengganggu penghadaman sebab dia very acidic, dia tajam. So boleh makan dengan nasi lah tu, kan. Tu bau sifat. Kalau yang mentah nak makan, takut kita tak tahan lah, kan, tak tahan perut setengah orang lah. Memang kalau ikut saranan doktor dan nutritionist, kan, dia suruh ketuk dulu supaya ada oxygen reaction ke allicin, dia active as antiviral. Siapa boleh buat silakan lah, boleh boleh buat begitu. Okey. Inilah herba-herba antiviral. So dia kena ambil, tak boleh ambil hari-hari sangat sebab ni herba kuat. Daun bidara dan daun Belanda tak boleh, dengan daun mambu ni tak boleh ambil hari. The most 3 kali seminggu. Cengkeh, boleh lah. Cengkeh buat teh hijau. Teh hijau pun antiviral. Cengkeh pun bagus. Tapi kena tumbuk lah bagi serbuk. Kalau ketul macam tu tak keluar dia punya khasiat dia. Dia punya bioactive compound. Kena tumbukkan blend. Buat sikit lah. Mungkin 3 kuntum tu kita tumbuk dalam air cawan. Kemudian boleh minum cuka, cuka apple. Tapi tak boleh hari-hari. Badan orang COVID ni lemah, kolesterol dah rendah, dia tak boleh. Dia kena balance, kena balance. Begitu. Kalau lemah je minum air gula organik. Boleh makan garam bukit ceming, subit, begitu. Makan butter sikit. So nak bagi tenaga balik. Kalau tak, bila dia lemah nanti dia akan sesak nafas. Tercungap-cungap dia. Dia punya tekanan darah menurun, takut denyutan nadi dia semakin perlahan. Bila dia makan herba-herba, dah lah paru dia lemah, LDL rendah, kolesterol rendah. So kita bagi herba-herba yang menurunkan tekanan darah, menurunkan denyutan nadi, kan, menurunkan kolesterol lagi, gula lagi. Teruk kawan tu, teruk nanti. Masuk ICU pula, masuk air, masuk garam, masuk gula lah, kan. So that's why kena seimbang, kena seimbang begitu. Jadi yang penting dari pemakanan, makanan yang mengoptimalkan fungsi kekuatan sel-sel dan organ-organ tubuh kita, especially jantung dan paru-paru, dan juga sistem pengangkutan darah itu, dan sistem penghadaman. Itu penting. So makan lembut lah bagi pesakit-pesakit COVID ni. Kena makan lembut, bubur santan sikit. Masak bubur beras parboil. Bubur santan sikit. Bubur garam bukit sikit, atau bubur daun ketumbar, kan, bubur kunyit ke, halia ke, lada hitam, jintan hitam, tu semua antiviral, membantu. Begitu. Bagi sedap sikit lah. Dan protein lah, buat yang kampung ke, ikan ke, kan, ikan bilis. Satu lagi saya nak beritahu, sayur-sayuran, buah-buahan yang nak dimakan lah, sama ada kita yang sihat, nak mengelak pada COVID, dan juga yang dah pesakit COVID, kena rendam dulu dalam air garam, kecuali organik. Rendam dalam air garam. Garam biasalah, garam murah, garam laut kasar, tak apa. Rendam dalam 2% garam ke, 2% maknanya 1 liter air dalam 20 gram. 20 gram tu ada 1,5 sudu besar lah, kan. 2 sudu besar. 2 sudu besar 1 liter. So rendam, sayur-sayuran, buah-buahan semua rendam dengan kulit-kulit. Bukan dah kopas kulit, bukan kulit masin lah, buah sayur tu, kan. So rendam dalam air garam, bagi tenggelam 10 minit, 15 minit, angkat, cuci, potong kulit dan masak, makan.
buah-buahan kita boleh terus makan lah, kan. Atau ulam-ulaman kita boleh terus makan, kan. Saya selalu buat lah, macam daun ketumbar, kan? Semua sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga termasuk seafood, ikan, udang, ketam, sotong, semua kena air garam. Kalau ikan, seafood, ikan, udang, sotong ni saya tambah lagi 5 kasturi bagi wangi lagi, dan dia boleh tarik keluar formalin, bahan kimia formalin. Ini semua ganggu kita punya sistem. Kita tak mau. Kita nak eliminate daripada makanan, tak boleh masuk dalam tubuh kita, supaya kita boleh melawan virus dengan optimal. Sistem kita, sistem kita dah kuat, tapi jangan masuk benda-benda yang melemahkan sistem kita. Tu kita tak mau komplikasi dan jadi semakin teruk, serius lah, kan. Ini secara pemakanan lah, Okay. So rendam air garam 10 minit, 15 minit. Cuci ikan pun sama, lepas kita buang siang dia punya tahi tu, buang, kan. Dan buang, kita rendam air garam 5 kasturi, perah, kan. Lemon ke, limau nipis ke, perah, kan. Tak ada asam keping boleh, asam jawa pun boleh, cawan dulu, kan. Dia akan nyahkan lebih pada 95%, 99% formalin. Kalau sayur-sayuran buah-buahan itu racun-racun dia, kan. Semua. Dan ni akan mengelakkan kita mendapat alahan, autoimun, keradangan semua, begitu. Tapi kalau organik tak payahlah, kan, insya-Allah. So daging lembu dengan daging mutton jangan makan, sebab ini akan membiarkan microbe virus lebih cepat. Kalau daging lembu, sebab dia susah nak cerna, kan. Fiber dia susah nak cerna, dia liat, kan. Daging dia bersifat menggalakkan pertumbuhan mikrob dalam tubuh kita. So waktu sekarang ni kita jangan makan dulu daging lembu dengan mutton, dan juga ayam daging tak boleh, ayam daging. Dan juga ikan-ikan kalau yang dah lama, yang nak berbau busuk tu, itu pun tak bagus. Itu membawa kepada kemudaratan bertubuh kita, dan toksik dan kuman senang membiak lah. Begitu. So semua ni kena diamalkan, insya-Allah. Semoga kita dapat mencegah, dan juga yang dah sakit dapat merawat lah. Kita dapat bertahan, insya-Allah dapat sembuh. Lepas 14 hari virus tu mati, insya-Allah kita sembuh, kan. Begitu. Dan satu lagi saya nak beritahu, bahan makanan yang bersifat tonik untuk menguatkan paru-paru, lung tonic, herbs dan juga foods. Okey, pertama kurma merah, red date, kurma Cina. Itu dah ada kajian hebat, dia memang untuk detox paru-paru kita, detox, cleanse lah, bahan toksin, dan dia tak adalah keradangan yang melampau, kan. Dan dia juga ada sifat antiviral, dia punya acid betulinic, bahan bioactive compound dalam red date, acid betulinic, dia ada sifat cytotoxic, antiviral. Kurma merah, makanlah 3 biji 3 kali sehari ke, 5 biji 2 kali sehari ke, kan. Satu lagi goji, dan dia menguatkan pernafasan dan jantung kita, dan kita bernafas lepas lega, lapang dada, sedap. Buat teh ke, makan macam tu ke, ikut sekati lah, kan. Kalau buat teh, kenalah hiriskan, biar dia keluar dia punya zat pati dia tu, dan dia punya isi tu makanlah, biji buang lah. So goji, kurma merah. Kalau kedai Cina tu, kedai ubat Cina, ada satu lagi, apa benda tu, longan, bolongan, tu bagus. Dia akan hidratkan sel kita, sistem peredaran darah, homeostasis, dan ada antiviral daripada kurma merah. Goji ada antioksidan, antioksidan yang kuat, vitamin B kompleks lagi, kurma merah pada B kompleks. Semua tu kuatkan sistem kardiovaskular dan paru-paru, dan oksigen, hemoglobin, darah kita yang mengangkut oksigen. So kita kena optimum sistem kita ni, supaya kita kuat, dan insya-Allah kita dapat bertahan semasa tempoh virus COVID ni. Dia 14 hari dia mati. Tapi sebenarnya ada herba antiviral yang saya dah sebut tadi lah. Tapi kena berhati-hati, maka herba yang kuat. Kalau herba yang sederhana yang saya sebut tadi, tak apa. Okey. Kemudian kurma merah, goji, habatus sauda boleh. Habatus sauda untuk ni tonik paru-paru. Tonik paru-paru. Habatus sauda pun tak boleh banyak sangat makan. Dia boleh melemahkan sistem pernafasan. Kalau berlebihan, melemahkan.
Tengok setengah orang makan bibir jadi hitam. Itu berlebihan, dia makan minyak bersodak hari-hari satu sudu teh. Mana boleh tak boleh. So goji, longan, lepas tu bali organik jangan bali biasa, bali gas biasa dia tinggi kandungan racun Roundup, glyphosate punya residu. Lagi lemah badan kita. Bali organik beli kat Jaya Grocer ke Ion ada, Tesco yang sudut organik ada kan. KL ni banyak lah, Village Grocer pun ada kedai organik. Okey, minum air bali bergula organik. Jangan gula perang biasa, gula organik saja. Minum. Ini semua akan kuatkan paru-paru. Madu lebah. Madu lebah memang kena makan. Ini kuatkan paru-paru dan jantung. Dia memang satu makanan penawar, satu minuman yang bagus. Saya syorkan madu sidir Yaman. Madu sidir Yaman ataupun madu sidir Afghanistan ke yang Himalaya punya, ataupun madu kita lah tempatan yang asli, madu tualang pun bagus, tualang. Kemudian madu New Zealand tu, madu Manuka, itu ada T3 punya faktor yang boleh bunuh microvirus. Manuka. Manuka. Okey. Makanlah waktu perut kosong bangun sarapan pagi tu minum. Kalau dah kena virus, eloknya makan macam tu, dan kalau boleh tahan dalam mulut ni lama sikit supaya dia bertindak pada virus tekak kita dalam mulut rongga kita semua ni. Gitu. So kena makan begitu. Kemudian kurma merah tadi sebenarnya dia boleh merawat sakit tekak, tonsil, radang tekak semua selain daripada paru tekak. So dia antiviral, antimikrob juga kurma merah. Alright. Tadi saya dah sebut pasal apa tadi? Tonik untuk paru-paru kan. Kurma merah, goji, bali organik, longan, lepas tu apa tadi longan kering, tak mau longan yang basah, takut ada kimia lah kan. Apa tadi? So kedai sini tu minta lah yang original, yang untuk ubat, yang tu bebas kimia lah. Okey, kemudian red palm oil bagus, tonik untuk paru-paru. First makan memang terasa sedap, pernafasan kita memang berkualiti, deep breath, tidur pun lena sedap. Red palm oil. Tapi tak boleh hari dia akan down balik. Dia jadi graf dia naik, lepas tu plateau, lepas tu turun. So red palm oil satu sudu besar atau satu sudu kecil, ambil lah 2-3 kali seminggu. 2-3 kali seminggu. Lepas tu yang lain-lain ambil VCO lah, minyak kelapa darah. So ini kita kata makanan tonik untuk menguatkan paru-paru. Benda merah, red palm oil, betik, buah betik bagus. Buah betik kalau kita tanam memang kena makan betik. Tapi janganlah hari sangat, overdose sangat pun tak boleh sebab dia carotin dia tinggi. Tak boleh, berlebihan pun tak boleh. So makan ikut keperluan kita. Buah betik, kalau yang beli tu kena rendam air garam tu, nak buang dia punya kebait. Rendam 10 minit. Kemudian apa lagi? Buah naga yang merah pun boleh. Buah delima, tu semua boleh boleh membentuk. Tapi betik memang tonik untuk paru-paru, memang strong. Buah betik, buah kurma merah, buah goji, bali organik, itu semua kuat, strong untuk menguatkan paru-paru kita, insya-Allah. Kemudian apa lagi okey, ini semua untuk membantu menguatkan organ-organ kita, di samping herba-herba antiviral tadi yang boost immune system kita. Begitu. So jangan lupa gagal, selalu gagal. Tak sakit pun gagal, sebab kita sekarang dah seolah dunia dipenuhi oleh virus COVID. Macam tu. So satu dunia dah ada pesakit yang positif COVID kan. Jadi kita kena selalu gagal. Samping kita cuci tangan, mandi semua kan, pakai sabun ke apa, cuci mulut, gagal tekak, komo mulut, gagal tekak dengan tadi saya dah sebut daun bidara, daun Belanda, daun jambu batu, daun mambu, cengkeh, semua ni boleh guna. Boleh campur ke, ataupun guna satu bahan saja ke, campur garam sikit lah, lepas campur cuka apple atau lemon sikit,
dia punya efek synergistic, antiviral lagi kuat dan anti radang, insya-Allah. Jadi sebelum dia nak turun dalam masa 4 hari, dia turun paru kan. So kita intensif. Siapa yang kena COVID tu, first day dah positif, pergi klinik positif, terus buat gargle 5 kali ke 7 kali gargle kerap, sebelum tu turun kat paru-paru. Turun paru-paru teruk lagi lah, kena rawat kan. Kemudian gargle juga buat oil pulling dengan minyak kelapa dara sahaja, tak mau minyak lain. Sebab minyak kelapa dara khusus dia ada lauric acid. Kalau boleh guna minyak kelapa dara fermented, peraman. Sebab dia proses peraman, jadi mikro bacteria lactobacillus dia mengeluarkan enzim. Ada setengah enzim lapis, dia boleh cernakan, uraikan triglyceride, lemak tu kepada asid lauric bebas dan juga monolorin. Dia boleh certain amount lah. So asid lauric yang bebas dan juga monolorin yang dihazamkan oleh bakteria lactobacillus tadi kan. Dan juga yeast, bakteria lain lah, proses oleh mikrob-mikrob tadi kan. So ini akan membantu untuk merawat kita punya tekak, sakit tekak, batuk kan, sesama semua kan, dan dibunuh virus sekali. Begitu. Kena kerap selalu insya-Allah. Dan minum tu memang minum lah. BCO kena minum hari-hari 2 sudu besar. Kalau dah sakit 2 sudu besar 3 kali sehari. Kalau tak larat 1 sebelah 3 kali sehari sebab dia muak So santan kena minum hari-hari insya-Allah Okey. Inilah saya punya cadangan syur-syur lah untuk bagaimana kita nak mencegah dan juga merawat dan menguat. Yang penting menguatkan sistem tubuh kita menguat sistem tubuh, kita boleh bertahan dalam 14 hari, virus mati dan insya-Allah kan. Kita inilah sihat sembuh. Semoga kita berdoa lah semoga Allah Taala berselamatkan kita dan keluarga kita insya-Allah semua kan. Dan kena banyak sabar dan kita ikhtiarlah cara pemakanan ni insya-Allah. Dan serasa faham insya-Allah, subscribe, share dan like. Kalau boleh tekan notifikasi loceng lah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.